Nur Haziah Amy, Wan Yahya, Hamidah Zain, Anisha Kardiman, Rodia Syarif, Fatimah Omar, Fatimah Aini, Bidadari Ari, Nur Alis. Tolong respon saya, audio video okey ke? Alhamdulillah, sebab tadi macam golap. Sekejap Jom kita kumpul dulu kawan-kawan. Putri Z dari Singapura, ahlan. Anzra Abdullah, Azaria, Farza Abdul Rahman, apa khabar Kak? Adawiyah Kasim, hai, apa khabar Korea? Suratul Hajj 332. Ustaz No, ada kemusykilan sikit, saya kena buat rujukan sikit. 332. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Yasmin Yaakob, Juriah Nur, Khairul Syifa. Khairul Syifa ni rasa anak muda ni Mesej-mesej dia subhanallah, seperti anak muda yang sangat bersemangat. Okey, baru clear. Ayat ni 15. Man kana yazunnu an la yansurahu Allah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama'i. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat La Tahzan, Herli Zulkifli? Semoga sakit giginya pun hilang. Masya Allah, tabarakallah. Seminggu dah menahan dia, faham, sebab saya dah kena dah hari tu. Tapi tak sempat jumpa dentist, baik sendiri. Bila baik tu dah mulalah malas nak jumpa kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Kak Wan Radiah kata gelap, tak ada gambar ustazah? Kawan-kawan yang lain okey ke? Tadi saya dah live berapa saat, lepas tu gelap, saya keluar. Sekarang saya masuk balik, cerah terang benderang, alhamdulillah. Saya tak pasti anda. Amin Azizah Kamal, syukran, doa yang sangat saya hargai, syukran. Okey, Masya Allah, Maksu kirim salam dekat orang-orang Pendang. Saya dari Terengganu. Rohimah Ismail, jom ke Kampung Tepuh. 27 hari bulan ni Ustazah berada di Masjid Tepuh, Kuala Nerus. Farah Liana, clear. Latifah Sukarjo, JB clear.
Hanisa Syafi'i kata okey je. Kak Wan Radiah tadi kena keluar balik dan masuk semula. Okey, kita nak start dah ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pada muka surat 249. Betul kan? 249. Semalam Ustazah habiskan baca nukilan syair. Sekarang kita sambung balik untuk tajuk bab yang ke-122. Jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Kita nak masuk minggu baru lagi ni. Minggu baru demi minggu baru demi minggu baru. Masya Allah, dah nak sampai penghujung dah November. Kita dah berada di hujung-hujung tahun. Sekejap je masa berlalu kan sahabat-sahabat. Dalam pada jiwa kita derita. Ada yang berduka di tahun 2021 ni. Dalam pada kita kata kita tak mampu menempuh segala. Tapi kita masih hidup hari ni. Kita masih hidup hari ni. Maka jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Semua kita manusia normal yang Allah anugerahkan jiwa dan perasaan. Pasti ada gembira, pasti ada sedih. Okay, semua emosi ini adalah anugerahnya Allah. Hadapi saja kenyataan. Hadapi saja kenyataan. Jangan takut untuk berdepan dengan apa saja takdirnya Tuhan. Allah beri ujian beserta dengan macam mana kita nak kata faqaddara wa hada. Bila Allah berikan satu takdir, Allah jamin untuk berikan petunjuk keluar daripada apa sahaja musibah yang Allah hantarkan. Kita dah baca, jadikan amalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jamin dikeluarkan daripada segala permasalahan. Kenapa kita takut lagi? Masya Allah, sahabat-sahabat, jangan pernah menyalah-nyalahkan Allah, menyalah-nyalahkan itu dan ini. Kalau kita masih tak yakin dengan semua ujian-ujian ni kita boleh tempuh, maknanya kita tidak beriman kepada Allah. Okey? Jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Kita dah masuk 2 kali pertemuan, 2 ke 3 kali. Hari ni whatever Ustazah nak habiskan juga bab ini. Sebab macam tak sabar nak pergi bab 1, 2, 3. Hari-hari macam tak sabar tu yang membuatkan kita bersemangat. Okey, alhamdulillah. Lepas tu pohon doa sahabat-sahabat la tahzan. Suami saya Ustaz Azwan sampai daripada Kulim pukul 1:30 pagi tadi. 1:30 pagi tadi sampai. Lepas tu dia memperosah. Siapa yang tahulah, yang tak tahu diam-diam je. Al-Kisah Cicak dah selesai. Lepas tu dia naik bilik. Dia cakap, okay yang alhamdulillah, Cicak dah selesai dah. Kita pun mama-mama, okay thank you kan, alhamdulillah. Lepas tu subuh pagi ni, habis je subuh, gerak ke Terengganu. Macam itulah bila travel dah start semula. Sahabat-sahabat muslimat, kitalah yang kena travelnya. Travel dalam bekerja. Okay, gerak ke Terengganu untuk menghabiskan agihan-agihan beg umrah untuk jemaah yang bakal terbang 11 Disember. Di Kelantan dah settle. Sekarang nak settlekan Terengganu. Walaupun hujung minggu ni Ustazah ke Terengganu sebab kereta Ustazah tak muat lah banyak sangat. Masya Allah, tabarakallah, doakan sebab dia nak balik hari je tu. Pagi ni pergi ke Terengganu. Lepas tu settle urusan, balik semula kat sini. Semoga diberi kekuatan, kesihatan yang baik oleh Allah. Tolong bantu dengan doa ya sahabat-sahabat, syukran. Semua pun yang ada urusan hari ni Allah permudahkan. InsyaAllah Allah permudahkan. Okey, amin amin, kita saling mendoakan. Baik, kita tidak mampu mengelak daripada sesuatu yang telah ditakdirkan. Kita tidak mampu mengelak daripada sesuatu yang telah ditakdirkan. Jom kita ulang sama-sama. Kita tidak mampu mengelak daripada sesuatu yang telah ditakdirkan. Sahabat-sahabat, apa je yang berlaku dalam kehidupan kita, tolong jangan minta, pergilah wahai takdir buruk ini, pergilah. Okay? Kita tak mampu mengelak daripada sesuatu yang telah ditakdirkan. Yang mampu kita lakukan hanyalah beriman dan berserah diri. Kan kita nak buang takdir yang telah berlaku. Kita nak hidupkan orang yang telah meninggal dunia. Kita nak pulangkan semula barang yang hilang. Barang yang hilang mungkin kita boleh jejaki. Mungkin kita akan bertemu. Handbag kita kena ragut. Boleh kita dapat balik dalam tepi-tepi longkang dan sebagainya. Tapi mungkin ada duit yang dah hilang dalam tu. Handphone kesayangan kita, semua maklumat ada dalam tu hilang.
Mungkin kita boleh dapat balik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi mungkin dah pecah skrin dan sebagainya. Apa yang telah Allah ambil itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu adalah takdirnya Allah. Kita tak boleh minta mengelak daripadanya apabila ia telah berlaku. InsyaAllah Nuriza Abdul Hamid, anak yang ambil exam minggu ni, semuanya dipermudahkan oleh Allah. Sentiasa pesan pada anak-anak, Allah suka yang best-best sahaja daripada kamu. Apa yang best di sisi Allah? Melihat hambanya berusaha. Jadi berusaha dalam taat kepada Allah. Jangan usaha nak kejar A yang super banyak, tapi A yang pertama dan tunggal itu kita lupakan. Itulah Allah. Ajar anak-anak dalam minda anak-anak, usahalah macam mana pun. Allah suka orang berusaha. Hasil serahkan kepada Allah. Tapi dalam pada kamu berusaha, kamu lupakan Allah, jangan marah Allah kalau dapat kejayaan tetapi sepertinya tak beroleh ketenangan. Ketenangan ni rezeki yang luar biasa, tahu sahabat-sahabat. Kita tak boleh beli kat mana-mana. Kalau boleh beli orang kaya, semua boleh tenang. Betul tak orang-orang kaya? Ustazah dia jual tenang tak? Nak beli? Berapa nak beli Datin? Tenang, saya dia jual ni. Nak beli 10 kilo sekaligus lah Ustazah. Sekilo letak kat hati saya, sekilo letak kat hati suami saya. Kami nak tenang sekeluarga. Tenang together. Kalau ada senang, semua orang kaya boleh tenang. Tapi idok le, kan sahabat-sahabat, idok le tenang itu boleh dibeli. Itu adalah rezeki yang Allah anugerahi. So macam mana nak dapat, sahabat-sahabat? Sebab bukan semua orang senang itu tenang. Jadi tenang itu adalah satu kebahagiaan luar biasa yang hanya Allah boleh beri. Allah beri kita tenang melalui hidayah. Allah beri kita tenang melalui keimanan dan ketakwaan. Subhanallah. Tunduk patuh je kepada Allah. Okey? Jadi kita disuruh terus, saat Ustazah dah ulang banyak kali kan, saat kita berada di atas, saat kita berada di bawah, saat kita suka, saat kita duka, semuanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sentiasa dalam iman dan sentiasa berserah diri. Masya Allah. Kenapa tu Latifah Sukarjo? Tenang kot dia nak tulis tu. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh sebab itu, persiapkanlah diri menghadapinya. Kita boleh berdoa, ya Allah jauhkan aku daripada musibah, sebelum benda tu berlaku. Sebab itu kita disuruh berdoa, kan? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Dulu dalam kitab Latahzan kita belajar, kenapa minal ham? Kita kan risau Ustazah kalau anak saya belajar luar negara, kalau kena kacau dengan orang jahat macam mana. Benda tak berlaku lagi tapi kita dah resah gelisah. Kan? Tapi bila benda tu dah berlaku, kita sedih. Benda tu dah berlaku, Ustazah, anak saya betul lah Ustazah apa yang saya risaukan dulu. Belajar kat luar negara, dia kena ragut dengan orang jahat. Kan saya sedih lah Ustazah, saya tak boleh tolong dia, saya jauh. Ya Allah, sebab tu Allah ajar kita melalui lisan Nabi SAW, suruh kita berdoa, minta lindung daripada ham wal hazan. Jangan kita ada resah gelisah, jangan kita ada sedih yang melampau. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baby Usman ibnu Islam sihat dan sembuh. Siapa tu? Islam di hati. Semoga baby ini Allah beri kesihatan, kebaikan. Masya Allah sahabat-sahabat, dalam keberkatan majlis ilmu yang anda bermujahadah berpagi-pagian, banyak lagi kerja lain, tapi duk siapkan telinga untuk menadah ilmu. Semoga semua doa-doanya dikabulkan Allah. Amin. Subhanallah. Oleh sebab itu, persiapkanlah diri menghadapinya. Surah Az-Zukhruf ayat 79. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Am abramu amran fa inna mubrimun. Bahkan mereka telah menetapkan tipu daya, yakni perbuatan jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya mereka. Jangan nak main-main dengan Allah. Ingat, Allah tak boleh main-mainkan kita. Bukan Allah tu zalim. Allah beri sesuatu mengikut tindakan kita. Kau cari Allah dengan sungguh-sungguh, selangkah engkau mencari Allah, 10 langkah Allah berlari ke arah engkau. Selangkah engkau tinggalkan Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sering menzalimi diri kita sendiri. Dengan perintahnya Allah kita tak buat, larangannya Allah pula yang kita sibuk nak buat. Benda yang wajib kita tak bersungguh-sungguh, benda yang sunat kita sampai bertelagah, bercakaran habis. Anda faham maksud saya? Sebab tu kena belajar ilmu. Okey?
Surah Yusuf ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ghalibun ala amrih. Yusuf 21. Dan Allah berkuasa terhadap semua urusannya. Urusan tu macam urusan kita, tapi Allah yang beri. Untuk mudahkan pun Allah, untuk jayakan pun Allah, untuk susahkan Allah, untuk gagalkan Allah. Itu yang saya tak faham tu saja. Kenapa Allah beri kegagalan? Kenapa Allah tak beri kejayaan? Walaupun kegagalan, sahabat-sahabat, di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Hei, kau hamba kan? Selama ni aku beri kejayaan, makin jauh nampak dengan Tuhan. Kau hamba kan? Sekarang untuk aku bagi kau dekat, meratap semula dengan aku, menyebut semula nama aku. Aku saja gagalkan. Bangkit, usaha lagi, doa lagi, tawakal lagi. Kepada siapa kita meminta itu? Usaha, tawakal, doa tu mesti dengan Allah. Itu yang dulu-dulu masa kecil-kecil. Do it ataupun do it. Jangan lupa, kita duk ingat duit. Adik, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mak dan adik positif COVID, adik yang sindrom Down, subhanallah. Semoga Allah beri kekuatan, Allah beri kesembuhan. Allahu Akbar. Hari ni hari Isnin ya sahabat. Kita mendengar macam-macam pula berita-berita duka, sahabat, la tahzan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah beri kebaikan, insya-Allah. Macam ni lah sahabat, kita nampak macam musibah. Orang yang mendengar ni, Ustazah kata semoga diberi amin, amin, amin je. Tapi bohonglah, tak ada kerisauan. Siapa yang berkehendak tu sayang? Allah yang berkehendak. Takkan berlaku sesuatu tanpa kehendaknya Allah. So tolonglah lebihkan, gandakan ratapan kita kepada Allah. Aku dah tak tahu nak minta tolong siapa lagi, ya Allah. Salah ke mereka tulis dekat ruang komen ni, tolong doakan mak saya, tolong doakan adik saya? Tak ada siapa pun yang salah. Okey, sebab Allah yang suruh kita berusaha, Allah yang suruh kita saling doa mendoakan. Tapi sahabat-sahabat, kalau kita hanya minta orang tolong mendoakan, kita tak ambil itu sebagai pelajaran. Kenapa ya Allah? Jatuh ni mesti ada sebab. Kenapa jatuh ni? Sebab orang nak suruh, nak tengok kita bangkit. Allah lebihlah. Aku tahu hang ni kalau aku bagi banyak sangat, hang jadi manusia yang makin berdosa dengan aku. Aku nak bagi hang jatuh sat. Barulah hang meratap, ya Rob, ya Rob. Terasa bergegar arasy Allah dengan panggilan kita yang betul-betul rasa macam tak ada siapa dah tolong kecuali Allah. Ini yang kita nak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rohaya Sidi Ali, semoga sahabatnya diberi kebaikan. Kita sebut kebaikan ni sahabat, kadang-kadang minta maaf sebut, kita kata hidup itu adalah kebaikan. Tetapi ada orang yang Allah matikan itu baik baginya. Ada orang yang Allah matikan kesayangannya itu baik bagi keluarganya. Kita tak pernah tahu. Allah yang maha tahu. Kita tahu daripada 100 perkara mungkin satu sahaja. Tetapi Allah tahu sampai 101 perkara. Gambar Fatimah Ahmad, saya tak dapat bayangkan bila anda kata muka Ustazah jadi besar, tulisan tak nampak. Saya rasa kena keluar balik, masuk semula. Ni masalah handphone saya rasa. Okey, Allah kesianlah ibu-ibu kita ni, masya-Allah, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, permudahkan. Baik, sekarang kita pergi kepada suratul Baqarah ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila dia berkehendak, bila Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah dia. Apa sahaja sahabat, kita boleh berusaha, kita boleh macam-macam yang kita buat untuk mendapatkan A. Tetapi di sisi Allah hanya dengan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Maka teruslah berusaha dan yakin di hati untuk serahkan segalanya kepada Allah. Betul Zainah Buyung, Allah maha tahu. Allah tahu yang terbaik untuk kita, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad.
Betul Umi Rakiyah Abdul Rahman. Allah yang maha tahu segalanya. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita terus. Seorang ibu daripada suku Nakhai mendapat berita. Ini cerita tadi ketiga-tiga ayat Quran tu untuk kita, macam mana nak cakap, pasakkan sungguh-sungguh di hati, patrikan sungguh-sungguh di hati. Pakai gam apa? Gam gajah, gam dinosaur. Aku tak berkuasa atas segala sesuatu. Allah, 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 ya Allah. Patutlah bila disebut nama Allah bergetar hati. Sebab kita tak nampak lain dah dari Engkau, ya Allah. Untuk Engkau, ya Allah. Kepada Engkau, ya Allah. Maka kita kena kenal siapa Allah yang kita lafaz-lafaz ni. Kita mengaji cara nak solat khusyuk. Macam-macam kita belajar. Tapi kita tak kenal siapa Allah. Dengan sifatnya Ar-Rahman, dengan sifatnya Ar-Rahim. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuba tengok kita dalam berkawan, bersahabat. Lama dah Ustazah saya kenal dia. Saya tahulah bila masa dia marah, bila dia masa dia mudi, bila masa dia tengah ceria. Saya tahulah macam mana nak konatang ni, nak bisik kat dia, nak cakap macam ni. Saya tahulah. Kita kena kenal dia. Kita kenal dia baru kita tahu cara. Orang kata, Ustazah tolong pujukkan Salmiah Abdul Majid tu. Dia merajuk dengan saya. Alah, Kak biar je dulu, nanti dia okey lah tu. Nanti bila dia dah okey, saya pergi habak kat dia. Akak tak salah pun, dia salah faham je tu. Kita tahu cara. Macam semalam cerita Ahnaf bin Qais. Kenapa bila dia datang dekat orang yang sedang berantakan bergaduh, orang boleh tunduk diam? Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Mereka kenal siapa Al-Ahnaf Qais. Adalah orang yang sangat tunduk patuh kepada Allah. Jadi menjadi segannya orang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik di hadapannya. Inilah aura yang kita nak. Makin kita taat kepada Allah, Allah akan datangkan manusia-manusia yang tunduk, yang ikut kita. Tapi kau beranilah menjauh daripada Allah, kau akan rasa, kenapa ya sekarang orang macam, kenapa ya orang tu macam pandang aku lain macam je. Kan? Hey, kita yang buat dosa sahabat, takkan kita tak tahu. Ilmu ni tujuannya, Ustazah okey lah, Ustazah mengaji universiti sekarang, Ustazah jadi penceramah, Ustazah menyampaikan balik kat orang, Ustazah betul lah. Kau kata betul. Tujuan ilmu tu bukan untuk diikut oleh ramai follower. Tujuan engkau ilmu tu bukan untuk engkau jadi pendakwah yang terkenal. Tujuan ilmu tu bukan untuk engkau bangga-banggakan, tapi untuk engkau datang rasa, ya aku buat benda yang salah yang Allah tak bagi tu. Macam mana nanti aku berdepan dengan Allah ni? Aku akan mati bukan selamanya hidup. Tujuan ilmu untuk kita, ya Allah. Kita kenal mana jalan ke syurga, mana jalan ke neraka. Tujuan ilmu tu sahabat-sahabat untuk kita muhasabah. Sebab ada orang hidup atas dunia ni, suka hati dia lah. Kenapa nak muhasabah pula? Yang penting aku ada duit, aku boleh hidup senang. Kau tak payah masuk campur dalam hidup aku. Ni Facebook aku, suka hati aku lah, aku nak share apa pun. Wah, dengan bongkaknya macam tu, dia terlupa dia hamba. Dia tak kenal siapa yang mencipta dia. Kesian kat dia sahabat-sahabat. So kalau kita mendakwa, kita belajar, kita betul-betul nak tunduk kepada Allah, kita sedar diri kita hamba, kita nanti berakhir syurga atau neraka, kita cek diri kita sendiri. Apa yang kita buat? Doakan juga family abang saya, Ustazah baru kehilangan cucu, cukup memilukan asbab kematiannya. Jatuh dari kondo tingkat 16. Ini yang orang kata baru ni keluar surat khabar semua tu ya. Meninggal dah baby tu ya. Allahu Akbar, ya Allah Tuhan. Ahli syurga sayang anak tu, Masya Allah, ahli syurga. Kita pun tak tahu macam mana kejadian tu boleh berlaku. Ya Allah, semoga dianugerahi redha dalam hati keluarga itu. Betul-betul bohonglah keluarga tu, hatinya tak pilu. Anak kecil jatuh dari kondo tingkat 16. Masya Allah Tuhan, kuatkan besarnya ujian keluarga ini. Tingkatkan darjat mereka, tinggikan maqam mereka di sisimu. Syaratnya kirim salam pada keluarga itu. Tolonglah, apapun yang berlaku. Mana ada orang doa, ya Allah aku hantar anak aku dekat orang ni, semoga dia jatuh dari tingkat 16. Tak ada sahabat. Seorang ibu sanggup sakit daripada melihat anaknya sakit. Seorang nenek sanggup, biar aku mati, jangan cucu aku yang mati. Betul tak? Tapi sekarang anak kecil yang kita harapkan menjadi yang cemerlang, gemilang di masa depan, pewaris kehidupan, tiba-tiba mati dalam keadaan yang begitu.
Saya percaya keluarga ini bukan tak redha dengan takdirnya Allah, tapi mereka sedang mengumpul kekuatan untuk menerima. Cakap yang baik-baik, bisik yang baik-baik. Semoga Allah tinggikan darjat. Semoga menjadi asbab Allah hapuskan dosa. Dan percayalah dengan kita jaga rukun Islam dan rukun iman kita, melambai-lambai anak ni dalam syurga. Tolonglah kasihani ibu aku. Dulu dia orang Islam yang baik. Ini Ustazah nak habaq lagi ni. Perasan ada anak tunggu dalam syurga, tapi kak dulu pakai tudung, kenapa sekarang tak pakai tudung? Tak apa Ustazah, tak payahlah tudung-tudung Ustazah. Anak dah tunggu dalam syurga. Satgi mati dalam lambai je kita Ustazah. Hadis mana kau guna? Ayat mana kamu guna sahabat-sahabat? Allahu Akbar, pelik orang macam ni. Kak pelik akak sekarang ni. Dulu akak Masya Allah baca Quran tak tinggal, solat jaga. Sekarang saya dah ada anak hafal Quran Ustazah 30 juzuk. Nanti dia akan mahkotakan saya dekat padang mahsyar. Pakai satu crown yang berkilat-kilat cantik macam princess tu Ustazah. Perasan. Lepas tu awak langsung tak baca Quran, tak ikut panduan Quran. Faham ya? Sebab tu jangan hadis ni dibaca untuk fadilat. Fadilat orang yang anaknya hafal Quran 30 juzuk, kita pun hantar-hantar. Anak tak dapat 30 juzuk, mak ayahnya yang stres. Bahkan anak tu tak diiktiraf sebagai Al-Hafiz dapat 30 juzuk pun, hari-hari dia bersama Quran. Telinganya mendengar Quran, matanya melihat Quran, duduk dalam halaqah Quran. Maknya pula yang stres kat rumah, hari-hari tak pernah baca Quran. Sekian dimaklumkan. Berapa ramai orang nak hantar anak pergi sekolah agama, tapi dia tak memulakan hidup beragama. Sahabat-sahabat, macam mana anak kita nak dapat? Di sekolah ada disiplin peraturan, tapi di rumah orang tua tidak menunjukkan contoh tauladan. Macam mana sahabat-sahabat? Semoga ya doa seluruh satu kes sekarang yang menonton, tolong doakan keluarga seorang bayi yang jatuh dari kondo tingkat 16 sehingga membawa maut. Tolong doakan keluarganya kuat, tabah, dijumpakan dengan anak syurga ini insya-Allah. Seluruh keluarga yang kehilangan saat kecilnya, Masya Allah, diberi ganti kegembiraan oleh Allah daripada musibah ini. Kita pun terasa sakitnya kan sahabat, apatah lagi keluarga tersebut. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita baca. Seorang ibu daripada suku Nakhai mendapat berita bahawa keempat-empat puteranya. Siapa yang bercerita tadi? Anak saudara, cucu saudaranya jatuh daripada kondo tingkat 16. Ceritakan cerita ini kepada keluarga tersebut. Allah, kita pula yang nak nangis. Masya Allah. Seorang ibu daripada suku Nakhai mendapat berita bahawa keempat-empat puteranya gugur di jalan Allah. Itu baru seorang sayang, bohong tak sedih. Ini bayangkan, kita ibu, mereka dulu-dulu pun berjiwa ibu. Kalau kita sayang anak cucu kita, ibu-ibu dulu pun sayang anak cucu dia. Jangan kita rasa kita seorang je sayang anak kita melampau-lampau, tak. Semua naluri keibuan ni Allah anugerahkan. Macam mana anak kita buat jahat pun kita akan ampunkan dosa-dosa anak aku, ya Allah. Tunjukkan ke jalan yang benar, ya Allah. Kenapa susah sangat kita nak tengok ibu kau jahanamkan anak aku tu, ya Allah, dia dah derhaka pada aku. Itu cerita tanggang boleh lah sahabat-sahabat. Ni tak ada lah ibu-ibu yang macam tu, insya-Allah. Lebih-lebih lagi ibu yang menonton La Tahzan. Subhanallah, bahawa keempat-empat puteranya gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan di Al-Qadisiyah. Saat itu yang sering dilakukannya adalah memuji Allah. Anaknya gugur syahid di medan perang, 4 orang sekaligus. Ini macam jiwanya ibu-ibu di Palestin. Masya Allah, tabarakallah. Saat itu yang sering dilakukannya. Bohong dia tak sedih, tapi apa yang dia buat? Memuji Allah, berterima kasih kepadanya atas baiknya rangkaian takdir yang diciptakan Allah. Kita dah tak faham dah ni. Pasal apa dia puji Allah? Pasal apa dia berterima kasih kepada Allah? Pasal apa dia kata rangkaian takdir itu cukup cantik untuknya? Dan dia sangat bersangka baik atas pilihannya yang terbaik dan qada yang paling tepat. Masya Allah sahabat-sahabat. Sebab kita tak tahu kalau anak tu terus hidup nanti macam mana masa depannya. Mungkinkah dia lagi menyakitkan orang tuanya? Hari ini memang ibu ayahnya sedang sakit jiwanya. Tetapi sahabat, insya Allah, Allah akan beri sihat ke depan.
Allah beri ganjaran ketika dia menghadapi kematian. Kita tak pernah tahu. Hidup bukan untuk di sini saja, tapi kita nak gapai akhirat kita dengan kecemerlangan. Hal ini boleh terjadi kerana ada dorongan keimanan dari dalam dirinya. Macam mana seorang ibu yang kematian 4 putera sekaligus dalam peperangan tu, macam mana dia boleh memuji-muji Allah dalam ujian macam tu? Kerana dorongan keimanan dari dalam dirinya. Hak luar-luar ni datang macam-macam. Cuma mana boleh jatuh tingkat 16? Kenapa hantar kat rumah orang macam tu? Tak cek dulu ke? Tolong jaga lisan kamu, kerana setiap kali kamu berbicara, mungkin kamu menambahkan luka keluarga yang sedang derita jiwanya. Kita bukan polis tau sahabat-sahabat, nak pergi rumah dia. Kau tak fikir dulu ke masa nak hantar anak kat rumah tu? Kenapa orang tu sampai orang tu tengah sakit, kita tambahkan lagi sakitnya. Apa yang kita boleh bantu? Masya Allah, tabarakallah. Cuba pelajari nasihat-nasihat dalam kitab La Tahzan bila kita nak ziarah keluarga yang macam ni. Betul, kita tak boleh ganti anak yang sebiji macam tu. Jangan jadikan gurauan. Alah, tak apa, bini ada, beranak lagi. Bini aku tak boleh beranak dah. Alah, kahwin lagi, senang je beranak lagi. Hang jadikan benda tu gurauan, kau tak tahu ada hati yang sedang terluka. Tolong bercakap dengan penuh kelembutan, nasihat-nasihat Quran, kata-kata jaminan-jaminannya Nabi seperti yang terkandung dalam kitab La Tahzan. Kita belajar ni sahabat bukan untuk kekuatan dalaman kita semata, tapi kita ada kaedah cara macam mana kita nak pindahkan nasihat-nasihat ini kepada orang-orang yang kita sayang. Betul kan? Masya Allah. Cerita-cerita macam ni kalau kita ziarah kawan-kawan yang kematian anaknya. Kau tahu dulu ada seorang ibu yang kematian 4 orang anaknya sekaligus, tapi lisannya masih memuji-muji Allah. Kita dengan air mata menasihat. Tiba-tiba dia kata, Ustazah cakap senang lah. Terkejut sahabat-sahabat. Ustazah cakap senang lah, nak puji Allah macam mana? Allah yang bagi mati anak saya. Astaghfirullah. Jangan tambah nasihat lagi. Kak, sesungguhnya dalam Al-Quran menyatakan memang kau kena lepuk lah kalau kau duduk kat situ. Macam tu. Kita faham, ni tak boleh dinasihat sekarang ni. Nanti lepas minggu, lepas 2 minggu aku dah reda, aku pergi ziarah lagi. Okey, sahabat-sahabat, cukup masa tu kita datang, kita urut-urut belakang dia. Cukup kita usap-usap paha dia. Diam adalah yang terbaik. Ataupun astagfirullah, astagfirullah. Sebut ulang kali kak, banyak kak. Jangan sampai setan dekat dengan kita. Cukup dah. Jangan kita pula menurut Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 117 kan. Memang demam kita kena lepuk dengan orang tu. Orang tu tengah emosi ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia sedang berperang dengan jiwanya sendiri. Faham ya? Subhanallah. Hal ini boleh terjadi kerana ada dorongan keimanan daripada dalam dirinya dan sebuah kekuatan keyakinan yang tidak pernah surut. Keyakinan yang tidak pernah surut. Orang-orang sepertinya akan diberi pahala dan akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dengan musibah itu dia masih memuji-muji Allah. Tolong gariskan kalimah ini, sampaikan kepada saudara kita yang sedang berduka. Orang seperti ini akan diberi pahala dan akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ini jaminan siapa? Bukan jaminan Ustazah Zai. Sahabat-sahabat, mata kita sendiri melihat, diolah daripada ayat Quran dan kisah-kisah para sahabat. Jika dia tidak melakukan sedemikian, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia akan memilih hidup dengan kebencian, kegelisahan, serta berpaling dan menolak qada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu dapat membawa kerugian baginya di dunia dan di akhirat. Kita nak keuntungan daripada musibah yang Allah hantarkan, banyakkan memuji Allah. Banyakkan berterima kasih kepada Allah, sahabat-sahabat. Kenapa kita tak nak memilih memuji-muji Allah? Kau nak mengeji-ngeji Allah. Engkau siapa nak mengeji-ngeji Allah? Nak menyalah-nyalahkan Allah yang akan akhirnya bernatijah kerugian bagimu dari dunia sampai akhirat. Ini yang kita nak faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitulah satu kata-kata hadis, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhata. Maka barang siapa yang reda terhadap ujian yang Allah timpakan. Masya Allah, ni bikin air mata menangis lah bagi orang-orang yang diuji. Bikin mata menangis, bikin air mata menangis bagi orang-orang yang diuji. Cuba anda baca slowly,
Baca, maka barang siapa yang redha terhadap ujian yang Allah timpakan, maka dia akan memperoleh redha Allah dan pahalanya. Dan barang siapa membenci dan tidak redha terhadap ujian yang Allah timpakan, maka dia akan memperoleh, amin amin, ibu mentua pula, okey. Dan barang siapa membenci dan tidak redha terhadap ujian yang Allah timpakan, maka dia akan memperoleh kemurkaan Allah dan seksanya. Bila Allah murka, sahabat-sahabat, kita dah tak tahu dah, tak terkata dah. Jangan sampai Allah murka pada kita. Sebab tu kita diajar jumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan dalam kesejahteraan, dalam rahmat kasihnya Allah. Kalau Allah dah murka, macam mana kita nak dapat sejahtera? Kita berlindunglah di mana pun makhluk atas dunia ni. Kalau Allah murka, kita tak akan hidup dengan selesa. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sesungguhnya ubat yang paling mujarab daripada seluruh musibah dan cubaan adalah ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong ya sahabat-sahabat, la tahzan. Kita hari-hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin sekali dalam seumur hidup, kita pasti pernah duka. Kita pasti pernah merasa sedih, sengsara, pasti. Maka bila datang bentuk musibah itu, tolong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat, artinya kita semua adalah milik Allah. Kita adalah makhluknya. Kita berada dalam kekuasaannya. Dan kita akan kembali kepadanya. Darinya kita hidup. Dan kepadanya kita akan kembali. Tolong pegang sungguh-sungguh ni. Aku hidup ni untuk siapa sebenarnya ya Allah? Aku akan balik ke mana nanti ya Allah? Semua perkara Dia yang mengatur. Dan kita tidak mampu melakukan apapun yang menjadi urusannya. Allahu Akbar. Semua perkara Dia yang mengatur. Dan kita tidak mampu melakukan apapun yang menjadi urusannya. Urusan Allah. Nak bagi kita up, nak bagi kita down, nak bagi kita sihat, nak bagi kita sakit. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jiwaku yang tadinya memiliki banyak perkara sekarang telah lenyap. Mengapa aku harus menangisi sesuatu yang telah pergi? Mengapa aku harus menangisi sesuatu yang telah pergi? Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 88. Ya Allah, sahabat Wan Mahani, saya tak pernah pandai, tak pernah tahu macam mana nak mencuit hati sesiapa. Tapi saya rasa tercuit. Sebabnya ayat-ayat Allah yang kita ulas. Allah yang menciptakan kita. Kita ni hamba je. Kalau bos bagi arahan itu ini, kenapa kita boleh ikut? Kalau kita tak ikut, kita kena reject daripada organisasi. Kenapa kita boleh ikut? Sebab kita kenal bos kita. Bos dah marah dah, jangan aku tak buat, aku kena buat. Sanggup aku overtime, sanggup aku kerja hujung minggu ni, aku kena buat. Tapi kita tak rasa kita hamba. Apa saja yang diberi oleh Allah, ajarkan, paksakan hati ni Allah yang beri. Kuat wahai hati, Allah sedang plan sesuatu yang lebih baik untuk engkau. Kenapa kita tak boleh pujuk hati kita sendiri macam tu? Sebab tu dalaman kita kena kental. Kena ada lapisan-lapisan ilmu yang pelbagai, sahabat, agar kita tidak mudah goyah. Ayat Quran yang berulang kali kita jumpa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita sebut surah Al-Qasas ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa. Pasti. Allah kata, tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa. Kita belum lagi. Kita masih ada atas dunia. Tapi macam-macam kebinasaan kita dah rasa. Kita ingat dengan kita kerja siang malam, kita boleh kaya. Tapi akhirnya kita jatuh juga, sahabat-sahabat. Semua boleh binasa. Maka seorang anak yang Allah pinjamkan sekejap, masih bayi, dihantar ke rumah orang, jatuh dari kondo tingkat 16. Kita tak pernah minta.
Siapa yang nak ni, tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa. Bezanya aku, mungkinkah aku syurga sampai dah dewasa aku tak kenal pencipta aku. Anak kecil itu yang belum tahu apa-apa, Allah takdirkan begitu, pasti dia syurga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa sayang Zaini Samad? Zaini Samad ni perempuan kan, Ustazah duk bersayang-sayang lah pula. Kita minta bantuan Allah. Wa ufawwidu amri innallaha basirun bil ibad. Kenapa tu Zaini? Nanti messenger Ustazah Baik. Kullu man ayat Ar-Rahman 26. Kullu syai'in, ini belum habis ni. Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Illa wajhah. Wajahnya Allah tu jangan anda gambarkan. Apa maksud wajahnya Allah? Oh, ada kening, oh, ada mata, lubang hidung. La, berdosa kita gambarkan macam tu. Maknanya nak cakap kat sini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah. Allah yang macam mana wajahnya akan kita lihat? Macam mana kita nak bertemu dengan Allah kalau hari ini kita tak mengharapkan pertemuan dengan Allah? Orang yang mengharapkan pertemuan Allah, rindunya. Orang rindu macam mana sayang? Orang rindu surat cintanya dibaca berulang-ulang, WhatsAppnya ditengok. Sampai sekarang ni kan banyak fatwa keluar. Tolonglah banyakkan gambar bersama pasangan. Buatlah video saat-saat romantis. Hantarlah voice note. Lepas tu nanti bila suami kita dah tak ada, kita dengar balik, kita tengok balik gambar-gambar. Hei, jangan tiru. Tak semuanya sama. Kalau kita hanya, macam mana awak boleh keluarkan fatwa macam ni? Tengok sekian tu mati, isteri dia kan mati baru ni, jap-jap dia share gambar kenangan tu. Hei, semua orang tak sama. Jangan pandai-pandai bagi fatwa macam tu. Allah tak kata macam tu. Ya, kita boleh, okey aku pun nak buatlah simpan gambar, video. Nanti bila suami aku tak ada, nanti aku nak tengok sentiasa. Ustazah pernah bertemu dengan orang, lagi dia tengok gambar arwah suami dia, lagi dia macam orang gila. Lagi dia tengok baju-baju dalam almari, lagi dia macam gila. Saya tak boleh hidup Ustazah. Saya nak buang semua ni. Bukan saya tak sayang, tapi saya tak boleh tengok. Ambil kau. So macam mana kita manusia ni, kita nak ikut yang mana? Wah, kalau artis kata, sebaik saya ambil banyak video masa PKP dengan dia, jadi saya boleh ulang tayang semula. Wah, kita pun, suami kita tengah nak rehat, bang jom selfie bang. Apa selfie-selfie pula yang, yulah kau abang mati nanti. Confuse lagi. Asyik hari-hari cakap kau abang mati, macam dia takkan mati. Dah kenapa bini aku ni buang tabiat? Tak semestinya sama sahabat-sahabat. Tapi Allah mengajar kita tak pernah silap. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu kita akan bertemu dengan Allah. Macam orang gila bayang ni, macam mana aku nak jumpa dengan Allah nanti ya? Allah sudi ke nak tengok aku? Allah cakap suruh buat, aku tinggal. Allah suruh tinggal, itu yang sibuk aku buat. Allah kata sekarang, aku kata jap lagi. Allah nak ke jumpa dengan aku nanti? Tak ada ke rasa macam ni sahabat-sahabat? Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan kita selangkah berlari menuju Allah, 10 langkah Allah berlari menuju kita. Ini ibaratnya kita mencari Allah saat kita senang, Allah berlari mendapatkan kita saat kita susah. Jangan cari Allah hanya saat susah. Ya Allah, aku tengah susah, tolong aku. Ya Allah, aku tengah susah, tolong aku. Kalaulah Allah boleh hantarkan suaranya saat ini, dah susah baru cari aku. Masa kau senang dulu, kemana duit kau? Kemana masa kau? Kau berpoya-poya, kau tak ingat aku langsung. Azan berkumandang, sat lah ya Allah, aku tahu lah dah masuk waktu ni. Kita tak cakap je kat lisan, tapi perbuatan kita begitu kan sahabat? Nanti ya. Akhirnya Iblis merajai. Lah, aku tak solat rupanya Zuhur tadi. Qadar lah. Kau ingat qadar tu Allah boleh terima? Tiba-tiba tak ada halangan apa, kau nak qadar suka-suka macam tu. Hanya kerana kerja saya tak habis tadi Ustazah, nak qadar. Nak jawab macam tu ke depan Allah? Masya Allah, tabarakallah. Apa yang Rasulullah tak buat? Apa yang Rasulullah tak buat? Sebagai ketua keluarga, sebagai ketua masyarakat, ketua negara, apa yang dia tak buat? Tapi apa kata Aisyah? Balik ke rumah masih membantu pekerjaan aku. Tapi bila dipanggil oleh Tuhannya,
yakni masuknya waktu solat, dia tinggalkan kerja. Penting membahagiakan isteri, tapi membahagiakan Allah jauh lebih penting. Sahabat-sahabat, kita tak punya jiwa macam tu, tapi kita sedang belajar untuk meniru daripada Rasulullah. Kita bukan nak meniru daripada kehidupan siapa yang kita idolakan. Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, dapatlah kita jawapan saat kita susah. Kenapa seperti lambat sangat nak dikabulkan ya Allah? Sebab dulu masa engkau senang, engkau lambat-lambat mencari Allah. Tolong saat senang bersungguh-sungguh mencari Allah. Allah lebih bersungguh-sungguh nak menolong kamu saat kamu susah. Faham ya? Baik. Kullu man 'alaiha fan. Ar-Rahman 26. Semua yang ada di bumi pasti akan binasa. Fan itu binasa, fana itu binasa. Semua. So kita akan binasa. Siapa sahaja akan binasa. Rumah yang kita bangga-bangga akan binasa. Harta yang Allah pinjamkan sementara saja, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh bawa mati pun. Subhanallah. Surah Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ada sahabat-sahabat dirahmati Allah, seorang guru lah, kalau anda nak follow silakan. Okay, guru saya dulu pernah mengajarkan. Kita jumpa dalam surah Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Apa antara ajaran dia? Kalau kita rasa macam ada orang dengki kat kita, macam ada orang sihirkan kita, kita tak boleh main rasa-rasa. Tapi kalau dah terbukti, sahabat-sahabat, kenapa dia ni, aku susah ni, kalau ada orang macam ni duk dengki kat aku, tak sudah-sudah. Dia suruh kita amalkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Saya tak pernah lah amal pula. Ni saya bagi tahu, guru saya pernah cakap macam tu dulu. Sebab apa? Sesungguhnya kamu Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Maksud kita nak yakin, orang nak sihir aku ke nak dengki aku macam mana pun, aku mati, dia pun akan mati. Aku tak mati kerana sihir dia. Aku tak mati kerana dengki dia. Aku akan mati, dia pun akan mati. Cuma tak tahu cara macam mana matinya. Siapa mati dulu takkan ada siapa yang tahu. So dia kata kalau kita takut, macam takut orang tu sihir kita, takut orang tu dengki kat kita, habislah bisnes aku nanti, baca je innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kenapa Ustazah Zai tak beramal? Jujur je, terus terang. Sebab saya tak rasa macam mana ya sahabat? Kita jangan perasan lah, orang tu dengki kat aku kot, sebab tu sekarang dia tak pernah datang rumah aku. Jangan. Kita takut setan merajai ni. Memanglah dia dengki kat engkau, hangkau pergi sihirkan dia pula. Jangan. Kalau kita ada rasa macam tu, orang tu tak suka ke aku ke? Dulu dia selalu WhatsApp aku, sekarang tak. Astaghfirullahalazim, kenapa aku bersangka-sangka ni? Aku telefon dia sekarang lah. Engkau sihat tak ni? Engkau lama tak call aku Zai, apa hal pula engkau ni? Taklah aku tiba-tiba teringat kat engkau. Takkan kita nak cakap, aku tiba-tiba teringat engkau nak sihirkan aku kan? Tiba apa hal engkau? Kawan tu baik-baik je. Macam tu lah contoh. Okay. Anda faham ke Ustazah cakap ni? Takut Ustazah cakap laju sangat ke? Ustazah cakap non-stop ke? Ada orang tanya ke Ustazah, macam mana Ustazah boleh bercakap tak berhenti? Kan? Nak buat macam mana? Dah memang macam tu kan? Tak boleh nak ubahlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga Allah redha je. InsyaAllah. Baik. Jika anda dikejutkan dengan berita yang menyedihkan, seperti rumah anda terbakar, anak anda meninggal, atau harta anda lenyap, apakah yang akan anda lakukan? Mungkin di kalangan kita pernah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, jika anda dikejutkan dengan berita yang menyedihkan, siapa nak rumah terbakar, siapa nak anak macam tadi tu meninggal, bayi yang dijulang disayang-sayang, siapa nak harta benda yang dihimpun lenyap sekelip mata? Siapa nak? Tapi kalau Allah berkehendak, apa yang akan anda lakukan? Mulai saat ini, tenangkan jiwa anda. Anda tidak perlu lari daripada qada dan qadar. Terimalah segala yang terjadi sebagai realiti takdir dan carilah pahala dengannya. Saya ulang, carilah pahala dengannya. Saya ulang, carilah pahala dengannya. Sahabat, cuba bayangkan kat dunia ni, kenapa penat pun kita pergi kerja. Kenapa hari Isnin, Allah Ustazah dah 2 hari dah rehat, lemau lah nak pergi kerja. Tapi dalam lemau-lemau tu bersiap juga, pergi juga kerja, sampai kat tempat kerja. Kenapa?
Sebab anda nampak imbuhannya. Anda tahu aku senang-senang je nak cuti, syarikat tu bapak aku punya ke? Kan, sahabat-sahabat, sedangkan bapak aku punya pun kena marah dengan bapak. Kau ni jap kerja, jap tidak. Kita ada Tuhan. Kita hamba. Allah jamin sekali engkau bersabar atas musibah, pahala. Pahala. Aku beri ujian, engkau redha, pahala. Tapi kita tak boleh ubah mindset kita. Pahala ni adalah mata wang yang paling bernilai ketika kita berada di akhirat. Masya Allah sahabat, kadang-kadang tanpa berpenat tubuh, tapi kena kuat jiwa, sabar, sabar. Kalau ini boleh membuatkan aku ke syurga-Mu, ya Allah. Kenapa kita faham duit, 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 hujung bulan tekan, dapat duit. Yang penting aku kerja. Kita hamba. Allah hantar kita ke dunia tak lain tak bukan untuk beribadah kepadanya. Bukan beribadah tu maksud solat daripada subuh tak bangkit dari sejadah sampai isyak. Tidak. Pergi bekerja jadi hamba yang baik. Di rumah jadi hamba yang baik. Duduk dalam masyarakat jadi hamba yang baik. Itu ibadah. Faham ya sahabat-sahabat? Sebab tiada lagi yang dapat anda lakukan kecuali bersikap seperti ini. Terimalah segala yang terjadi sebagai realiti takdir dan carilah pahala dengannya. Maka kita tak boleh ubah takdir. Bila takdir tu berlaku, ya Allah kuatkan aku. Aku tak kuat tanpa bantuan Kau, ya Allah. Anugerahkan aku ikhlas, anugerahkan aku sabar, ya Allah. Aku tak minta jadi macam ni, ya Allah, tapi Kau beri, aku redha, ya Allah. Bukakan luas hati aku, ya Allah. Ikhlaskan hati aku, ya Allah. Tinggikan darjat aku, ya Allah. Kalau ini boleh buka pintu syurga-Mu untuk aku, ya Allah, ajarkan aku redha, ya Allah. Percayalah engkau akan bertemu dengan jalan-jalan keluar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Kita minta inilah kekuatan dalaman kita. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tenangkan hati kita. Tidak perlu lari daripada qada dan qadar. Betul Nur Asia Samad? Okey, kita ada masalah kat Malaysia. Kau lari duduk London. Okey, seminggu, 2 minggu boleh tenang. Tapi kau sedang bersalah dengan Tuhanmu. Susahlah duduk Malaysia, semua orang sibuk dengan kita. Kita nak pindah duduk Australia lah. Macam tu. Contoh je mata bulat ni. Awak nampak duduk nangis-nangis semua ni. Saya tak kuat, Zaini Samad. La haula. Bila kita rasa tak kuat, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aku tak kuat, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ulangkan zikir-zikir itu. Zaini, semua orang pun ada ujian. Semua orang. Kenapa Allah hantarkan ujian pada kita? Allah sedang sayang. Jangan sampai Allah dah tak sayang, maka kita seperti Fir'aun. Hiduplah kamu dengan suka hati kamu atas dunia ni. Akhirnya tenggelam dia di dalam lautan. Kita mungkin tak tenggelam macam Fir'aun, tapi kita akan hidup sentiasa diburu ketidaktenangan selagi engkau tidak meredakan apa yang Allah telah tetapkan kepada engkau. Engkau takkan tenang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey? Baik, kita sebut. Jika anda dikejutkan, sudah ni. Sebab tiada lagi yang dapat anda lakukan kecuali bersikap begitu. Okey? Nampak macam... Mak saya dulu selalu cakap, kalaulah orang nampak pahala ni macam nampak duit. Solat, penatlah ngantuk nak solat subuh. Allahu Akbar. Solat subuh nguap-nguap kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka, angkat sejadah. Fuyo, RM10 bawa sejadah. Senang sahabat-sahabat. Mak saya cakap dulu, kalaulah orang nampak pahala ni macam nampak duit, tak ada orang jahat kat dunia ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gitulah kita nak faham. Tapi sebab kita tak nampak, macam mana nak bagi nampak pahala tu, Ustazah? Belajar. Janjinya Allah tak pernah dimungkiri. Janjinya Rasulullah tak pernah palsu. Sebab Nabi bukan berjanji dengan nafsu. Nabi hanya cakap apa yang Allah suruh cakap. Lain Ustazah Zai, Nur Hayati Rajiman, Zainah Buyung, Romnah Mansuri. Kalau akak kuat melawan takdir, tiap-tiap hari akak halu saya.
Saya orderkan apa akak nak makan. Memang hidup le. Ustazah pun kadang-kadang tak sempat nak makan. Janganlah berjanji yang bukan-bukan, sahabat-sahabat. Kita takkan mampu. Serahkan segala kebaikan kepada Allah. Masya Allah. Okey, kita nak habiskan. Ya. Berapa dah Ya Allah, ke urapan dia ke? Ya, memang ada pilihan lain. Tapi hina sekali. Dan saya peringatkan. Sebab kadang-kadang orang tanya, Ustazah, memang kena reda ke? Tak ada jalan lain ke selain reda tu? Ya, memang ada pilihan lain. Tapi hina sekali. Dan saya peringatkan agar anda menghindarinya. Kita dah kecewa sangat nak bunuh diri ke? Hina sekali. Kita dah kecewa sangat kita nak menjerit-jerit, mencarut-carut, marah-marah kepada dia ke? Kita sendiri yang akan terhina. Pilihan tersebut adalah menyesali apa yang terjadi dan gelisah dengan apa yang berlaku dan membiarkan hidup dalam gejolak amarah dan kegelisahan. Ya, kalau engkau tak reda, engkau tak terima takdirnya Allah, engkau boleh pilih untuk marah-marah, untuk sentiasa rasa gelisah. Apa yang kau dapat? Saya melarang pilihan ini. Ini kata Dr. Aid Al-Qarni. Ustazah Zai tolong bacakan saja. Saya melarang pilihan ini kerana tidak ada kebaikannya sama sekali. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Yang diperolehi hanyalah kemarahan daripada Tuhan, kebencian daripada sesama manusia, pahala yang hilang dan dosa yang semakin banyak. Allahu Akbar. Sakitnya kita baca ni, sahabat. Aku nak dosa aku hilang, pahala aku banyak. Tapi Allah suruh kekal memuji-muji Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita mengeji-ngeji hamba-hamba yang Allah datangkan kepada kita. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Lebih daripada itu, bencana itu tidak akan pergi. Yang paling lebih derita jiwa, muka makin kusam, berkedut. Kadang-kadang macam kena jumpa kaunselor, hilang semangat nak hidup. Bencana tidak akan pergi. Derita itu tidak akan hilang. Dan takdir anda yang sudah seperti itu tidak akan pernah diubah. Sahabat, Allah beri kita jatuh untuk Allah hulurkan tali. Mailah paut dengan tali aku ni. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Tapi kita memilih untuk terus tidurlah. Menyalah-nyalahkan. Silap kita, sahabat-sahabat. Allah bagi kita jatuh, Allah sedang hulurkan tali. Allah bagi kita lemas, Allah bagi kita pelampung. Ibarat macam tu, mailah paut. Mailah dekat ke aku, hampa makin menjauh. Maka sahabat, terima kasih Allah atas ujian ini. Ini yang akan diucapkan oleh penghuni-penghuni syurga nanti. Terima kasih ya Allah sebab engkau bagi aku sedih dulu, maka hari ini engkau gantikan dengan gembira. Terima kasih ya Allah atas ujian-ujian yang dulu. Kalau tak kerana ujian dulu aku tak berada di sini, wahai Allah. Itu bahasanya orang yang sudah berada di dalam syurga. Seolah-olah ada kabar daripada Quran, orang-orang dalam syurga kalau dipilih, kau nak hidup balik tak kat dunia? Nak. Tapi kau nak macam mana kat dunia? Aku redha diberi ujian dan ujian lagi. Pasal apa pula? Pelik kau ni. Sebab nanti ini ganjarannya, syurga yang penuh dengan kerehatan dan kenikmatan. Kalaulah aku tahu dulu, aku takkan mengeluh dengan ujian. Aku akan seolah bercakap dengan Allah. Sebab tu ada para sahabat yang minta demam lagi, minta sakit lagi. Kita bukan sahabat, okey? Ustazah, boleh ke kalau saya sakit? Ya Allah, tambahkan sakit aku. Jangan sihatkan aku, ya Allah. Jangan. Allah yang suruh kita ikhtiar berubat. Sebab bila kita sihat, Allah beri ujian bentuk lain pula. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Kita tutup dengan Al-Hajj 15. Surah Al-Hajj ayat 15 ni sahabat, kalau kita baca yang di sini macam mengelirukan. Okey, jadi saya nak baca keseluruhan ayat 15 surah Al-Hajj. Saya takut anda bersangka-sangka nanti. Sebab takut salah tafsir. Ayat 15 kita baca keseluruhan daripada Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ
فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Allah, Allah, Allah. Ini bab ini ditutup dengan surah Al-Hajj ayat 15. Kalau dalam Quran dia rujuk kepada itu adalah pertolongan Allah pasti datang. Tolong yakin, pertolongan Allah pasti datang. Sebab terjemahan, ini belum rujuk tafsir lagi sahabat-sahabat. Terjemahannya pun dah buat kita faham. Sesiapa yang menyangka bahawa Allah tidak sama sekali akan menolong Muhammad di dunia ini dan di akhirat kelak, maka dalam buku Al-Ahzab dia bermula dari situ. Maka hendaklah dia menghulurkan tali serta mengikatnya di bumbung rumahnya. Kemudian hendaklah dia menjerut lehernya supaya dia mati tercekik. Seterusnya hendaklah dia memikirkan terlebih dahulu, adakah helahnya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya? Allah, Allah sahabat, Allah sindir kita ni. Allah kata kita ni didatangi Muhammad yang mengajarkan kepada kita pertolongan Allah tu pasti datang. Lepas tu kenapa kamu memilih untuk berputus asa? Kalau engkau memilih untuk berputus asa, sahabat-sahabat, ibarat kat sini, cekiklah lehermu sendiri. Engkau tengok, dengan mati tu engkau dapat tak pertolongan Allah? Idok. Bahkan lebih lagi murkanya Allah. So apa lagi yang kita nak untuk mendapat pertolongan Allah? Nak tak nak kita kena terima apa yang Allah takdirkan dan kita memilih untuk makin dekat dengan Allah. Barulah pertolongan Allah itu datang. Buktinya para rasul. Apa ujian anda yang besar? Zaini Samad ke Zaini Sa'ad tadi? Siapa yang sedang diuji? Besarkan ujian anda. Kita dengar anak baby jatuh daripada kondo tingkat 16. Kalau ala kecil je ujian tu, kamu sombong. Ya, ujian saudara kita tu besar. Tapi jom pandang macam ni, para nabi, para rasul ujiannya jauh lebih besar. Tapi kenapa Allah tolong mereka? Akhirnya syurga tempat mereka. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kerana mereka diuji, mereka tak menjauh dengan Allah, tak menyalah-nyalahkan Allah, tapi mereka kata, wahai Allah, andai ini mampu mengangkat darjat aku, mendekatkan aku denganmu, maka kuatkan aku ya Allah, tunjukkan aku jalan ya Allah. Sahabat, inilah cara Allah nak tolong kita, dengan diberinya ujian, lalu kita meratap-ratap dengan Allah. Okey, maka tolong kekal. Sami'na, dengar segala ajaran-ajaran agama ini. Wa ata'na, teruslah taat wahai hati yang beriman. Semoga Allah beri kejayaan dari dunia sampai akhirat. Semoga Allah beri kekuatan menempuh segala ujian. Semoga diberi kesihatan untuk terus-terusan mantap dalam ibadat kepada Tuhan. Sahabat-sahabat, kita pasti mati. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Yang nak husnul khatimah, kesudahan yang baik, harus memulakan dengan sesuatu yang baik. Yes, dulu kita tak baik. Saat ini bermulanya kita menjadi orang baik. Sampai ke noktah akhir hayat kita terus jadi baik. Walaupun kita didatangi oleh orang-orang yang tidak baik. Semua itu pun Allah yang hantarkan. Ada sebab. Kalau bertemu dengan orang baik saja, takut kita jadi tak baik. Maka Allah datangkan orang yang menguji kesabaran kita. Allah datangkan dengan orang yang, ya Allah, kenapalah dia macam tu dengan aku? Kan kita menyebut Allah, anda berhak mengubahnya. Mengubah apa? Mengubah diri kepada yang jauh lebih baik. Sekarang anda baik belaka dah. Tahniah 1.5K yang menonton Al-Ahzab. Anda sedang dinasihat oleh kitab ini melalui ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Ustazah hanya pemudah cara. Kita sama-sama berjuang. Ustazah baca, Ustazah terasa. Semoga anda mendengar juga menimbulkan rasa bertuhan yang sentiasa memerhatikan kita. Ampun maaf, zahir batin. Esok insya-Allah sekali lagi jam 7 pagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah sebab kita nak masuk bab baru lagi besok. Masya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.
tak boleh nak tutup.